Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihilhu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. 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 Syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu lagi. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di tahun baru 2025 pada hari ini 1 hari bulan Januari 2025. Alhamdulillah kita dipanjangkan usia untuk masuk ke tahun 2025. Dan alhamdulillah juga saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Sinar sebagai ahli panel pada malam ini. Alhamdulillah diberikan lagi kekuatan dan kesihatan kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita akan membincangkan tajuk bagaimana peruqyah memilih ayat-ayat ruqyah akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar, dan insya-Allah saya akan masuk ke dalam sesi, saya akan ambil sesi soal jawab. Okey, insya-Allah tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah. Terima kasih Coach. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah kerana Allah masih panjangkan umur kita untuk dapat melalui tahun 2025, dan Allah murahkan rezeki kita untuk dapat hadir majlis ilmu dan belajar salah satu ilmu dalam Islam, ilmu ruqyah syar'iyah. Pentingnya ilmu ini sebab kita semakin menuju akhir zaman. Kita perlu belajar ilmu-ilmu agama, terutama ilmu akidah untuk menjaga akidah kita, dan ilmu-ilmu lain seperti ilmu ruqyah syariah untuk merawat diri kita daripada diserang sihir oleh musuh-musuh Islam, dan juga ilmu-ilmu lain sebenarnya, ilmu bela diri, ilmu memanah, mana kalau boleh berlatih ilmu menembak. Jangan muncul dajjal di akhir zaman baru nak belajar ilmu seni bela diri, ilmu menembak, ilmu memanah. Dah lewat. Ilmu ruqyah, dajjal, ingat dajjal ni, kalau diceritakan dajjal ni adalah yang paling tinggi taraf ilmu sihirnya. Orang kata kalau kita buat perumpamaan, seumpama orang yang ada tali pinggang hitam, black belt, 10 dan. Dia punya ilmu. Tengok saja ilmu sihirnya begitu tinggi, ia boleh menghidupkan orang yang mati. Itu bukan mukjizat, itu adalah sihir. Dan kenapa dia boleh melakukan sihir demikian, begitu tinggi? Sebab Allah benarkan. Sebab itu adalah petanda akhir zaman. Allah adalah ujian kepada umat akhir zaman. Sama ada masih kekal dengan iman kepada Allah atau ikut Dajjal. Dajjal mempengaruhi untuk ikut dia berbagai jenis. Dia boleh bagikan harta benda, kekayaan, jongkong emas,
sebanyak setinggi bukit Uhud dan sebagainya. Atau kalau masih orang tidak ingin mengikut dia, dia boleh dengan cara sihir. Kalau kita tidak takut mati, dia boleh ugut, dia akan bunuh istri kita, ibu bapak kita, anak kita kalau tidak ikut dia. Jadi waktu itu, selain kita belajar ilmu-ilmu lain yang seperti disebutkan tadi, ilmu akidah, ilmu bela diri, persilatan, ilmu memanah, kita juga perlu belajar ilmu ruqyah syariah. Sebab terutama ilmu sihir ini, apabila diserang, kita makan ubat seperti Panadol, obat-obat lain, belum tentu kita boleh sembuh. Sebab sihir ini adalah penyakit ruhiyah, penyakit alam gaib. Yang obat dia pun perlukan obat spiritual, yaitu dengan ruqyah syariah. Jadi pentingnya kita belajar ilmu ruqyah syariah, dan alhamdulillah Allah dah buka berbagai saluran belajar ilmu. Kita tinggal berjauhan. Satu tinggal di Sabah, satu tinggal di Johor, satu tinggal di Rusia, di England pun kita boleh berjumpa untuk belajar ilmu ruqyah syariah ini melalui media sosial seperti Google Meet. Jadi kita rebutlah peluang ini selagi masih ada. Sebelum Dajjal muncul, dia menguasai semua media sosial, kita tidak dapat berhubungan lagi. Jadi apa ilmu yang kita ada, itulah yang kita amalkan. Jadi belajarlah semasa ada peluang. Dan saya akan buka slide. Adakah slide saya boleh kelihatan? Clear Ustaz, boleh teruskan. Alhamdulillah. Jadi grup Telegram Rawatan Islam pada awal tahun 2025 kita mempersembahkan kuliah pertama kita pada tahun ini berkenaan bagaimana atau cara-cara seorang peruqyah itu memilih ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan bacaan ruqyah. Nak baca surah Al-Fatihah kah? Nak baca surah Amanah Rasuluh kah? Nak baca surah Yasin sepenuhnya kah? Atau sebahagian saja ayat-ayat dari surah Yasin? Baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faqshayna fahum la yubsirun, atau nak baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Macam mana? Apa yang nak baca? Jadi malam ini saya sampaikan bagaimana seorang peruqyah dia menentukan apa ayat-ayat Al-Quran yang perlu dia baca untuk meruqyah. Jarang ada kuliah macam ini. Jadi alhamdulillah hari malam ini kita dapat belajar. Jadi bila kita ada belajar ilmu ini senang. Kita tidak ada belajar satu perguruan khusus pun, kita boleh pilih apa ayat nak dibaca untuk meruqyah anak kita, isteri kita, jiran sekampung, rakan sekerja. Sebab kita dah ada ilmu macam mana nak memilih ayat-ayat ruqyah. Jadi malam ini yang kita akan ajarkan. Sebenarnya kalau nak dibincang amat panjang, tapi saya akan pilih tajuk-tajuk tertentu, contoh-contoh tertentu sahaja. Lepas tu boleh kembangkan ilmu ni yang dipelajari pada malam ini. Sebagai pendahuluan, yang saya katakan tadi, kuliah kita kali ini kita akan belajar bagaimana peruqyah memilih ayat atau doa untuk dibaca bersesuaian dengan penyakit yang dideritai pesakit. Dalam kuliah ini kita akan berikan prinsip-prinsip umum yang boleh dijadikan panduan oleh pelajar atau peserta
untuk memilih ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan penyakit yang dialami untuk merawat diri sendiri, ibu bapa, istri, adik-beradik, anak, saudara mara, rekan sekerja. Kita akan belajar prinsip-prinsip umumnya bagaimana ayat-ayat ruqyah itu dipilih untuk dibaca merawat pesakit. Jadi ada 3 topik besar pada malam ini. Topik yang ketiga tuh yaitu cara memilih ayat-ayat untuk meruqyah. Itu yang terakhir. Sebelum kita masuk kepada topik utama, ada 2 topik yang perlu kita pahami untuk kita belajar ilmu cara memilih ayat-ayat untuk meruqyah. Ada 2 lagi topik asas yang sebelum ini saya tidak sebutkan secara terperinci. Dan kali ini saya akan sebutkan dan akan jelaskan lebih lanjut. Kita tengok dua topik yang awal dahulu sebelum kita masuk kepada topik utama, cara memilih ayat-ayat untuk meruqyah. Pertama yang kita kena paham, kena ingat, kena hafal, kena hafaz 3 ciri atau syarat asas ruqyah syariah. Sebab ini syarat yang paling asas. Tanpa syarat ini bukan ruqyah syariah. Mungkin ilmu rawatan Islam yang dicampur aduk dengan ilmu memelihara jin, memelihara qadam dan sebagainya. Atau mungkin ilmu juga rawatan oleh orang Islam tapi yang dicampur dengan ilmu jurus, tenaga dalam dan sebagainya. Yang kita tumpukan di sini adalah ruqyah syariah, rawatan selaras dengan syariat Islam. Dia banyak syarat, tapi syarat 3 ini paling asas. Salah satu dari 3 asas ini tidak ada, bermakna dia bukan ruqyah syariah. Dia mungkin ilmu tenaga dalam, dia mungkin ilmu yoga, dia mungkin ilmu rawatan jurus, rawatan tenaga minda, rawatan ilmu hikmah, tapi dia bukan ruqyah syariah. Jadi ini paling asas. Cek apa-apa amalan, ilmu kita belajar, kalau nak pastikan dia ruqyah syariah, paling minimum dia tidak boleh kurang dari 3 syarat utama ini. Dan ini yang diajar oleh ulama dari zaman dahulu, bukan ulama yang zaman sekarang. Orang zaman sekarang hanya menghuraikan. Ulama daripada zaman dahulu telah memberikan syarat asas ini, yaitu ruqyah jika ingin menjadikan dia ruqyah syariah, ruqyah yang selaras syariat, perbuatan Islam yang tidak bercanggah dengan syariat Islam, syarat pertama adalah perlu membaca firman Allah Ta'ala. Apabila kita mengatakan membaca firman Allah Ta'ala, bermakna kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan bukan itu sahaja, boleh juga membaca nama-nama Allah yang juga disebut Asma'ul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dan juga sifat-sifat Allah. Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengabulkan doa hamba-hambanya. 3 ini kita boleh baca dan perlu dibaca. Kalau bacaan lain
mambang kuning, mambang biru, wahai si mambang, itu bukan ruqyah syariah. Sebab dia bukan ayat Quran. Kalau bacaan pana ku, pana marifatku, pana gunung-gunung runtuhku, pana batu-batu pecahku, pana air-air tenang, itu bukan ruqyah syariah. Itu bacaan pantun-pantun jampi serampa Melayu yang bukan ayat Quran. Jadi asas pertama perlulah ayat Quran, nama-nama Allah yang juga disebut Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah. Syarat kedua, syarat pertama belum cukup, dia 3 syarat. Syarat kedua, ruqyah hendaklah menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin meruqyah, kita perlulah baca surah Al-Fatihah dalam bahasa Arab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Cina, bahasa Mandarin, bukan dalam bahasa Jepun, bukan dalam bahasa Inggris. Sebab ada orang-orang mu'alaf, Mat Saleh, orang putih, dia tertarik dengan ilmu, dia sudah masuk Islam, dia tertarik dengan ilmu ruqyah, tapi dia tak pandai mengaji Al-Quran sebab dia baru masuk Islam. Dia kata, bolehkah baca ruqyah itu dalam bahasa Inggris? Bolehkah dia baca Al-Fatihah dalam bahasa Inggris? In the name of Allah, the merciful. Praise to Allah, the God of all alamin, Rabbul alamin, the God of all creation, the merciful God, the King of the Judgment Day. Kalau dia baca dalam bahasa Inggris terjemahan Al-Fatihah itu belum cukup syarat ruqyah syariah. Syarat utama dia adalah dalam bahasa Arab. Baca Quran dalam bahasa Arab, bukan terjemahan. Walau bagaimanapun, ulama ada memberi syarat tambahan, yaitu boleh juga guna bahasa lain yang boleh difahami maknanya. Kalau kita orang Melayu, kita nak baca doa ruqyah dalam bahasa Melayu, boleh. Kita orang Cina Muslim ingin baca doa dalam bahasa Mandarin, boleh. Kita Mat Saleh ingin baca doa dalam bahasa Inggris, boleh. Saya baru-baru ada ikut satu majlis baca ni ada pelajar tahfiz baca Al-Quran 30 juz. Lepas tu kami terus sembahyang, lepas tu setelah masuk waktu, imamnya orang India Muslim. Dia beritahu awal-awal, lepas solat dia akan baca doa dalam bahasa Arab, lepas tu terjemahan dalam bahasa Tamil. Saya mengaminkanlah, saya tidak faham, tapi imam tu fahamlah bahasa Tamil. Berdoa boleh dalam bahasa yang kita fahami. Yang penting kita faham. Kalau kita orang Melayu diajar satu doa dalam bahasa Melayu, kita faham doa itu tidak ada unsur-unsur syirik, silakan. Contohnya, kita meruqyah orang, kita baca Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan di selang-seli itu kita baca doa. Ayat kita di selang-seli ayat-ayat Quran itu kita baca doa. Ya ma'syaral jin, keluarlah daripada tubuh pesakit ini. Ya, kita tak dalam bahasa Melayu. Atau kalau kita seorang Mat Saleh kah, kita tak pandai bahasa Melayu, kita pandai bahasa Inggris. Kita kata, hey jin, get out from the body of this patient. Contohnya, kalau kita Cina Muslim atau orang Jepun Muslim, kita boleh guna bahasa Mandarin, bahasa Jepun, atau macam di Malaysia ni banyak India Muslim, dia boleh guna bahasa Tamil.
Boleh, yang penting dia faham. Jangan tak faham. Diajar kita, ini doa hebat ini Ismul Azam. Kalau dibaca, jin terbakar, jin akan cabut lari. Macam mana konon bacaannya? Kerajin, ya budu. Dia tak tahu apa makna dah. Lepas tu orang yang mengajar tu dia kata ini bahasa Sanskrit atau bahasa Aramaik atau bahasa Jawa kuno, dia kata. Boleh bahasa apapun, bahasa Latin kah, bahasa klasik kah, tetapi kita mesti tahu makna. Sebab kalau kita tidak tahu makna, kalau itu sebenarnya bahasa itu, bacaan itu, pantun itu, jampi mentera itu sebenarnya memanggil jin, menyebut nama-nama jin, ada kata-kata dia musuh syirik, ada di dalam itu mengatakan dia bertuhankan jin, tapi karena bahasa dia itu bahasa Latin kah, bahasa Sanskrit kah, kita tidak paham, nanti yang dikhawatirkan kita boleh jatuh syirik. Kita boleh membaca bacaan yang salah, yang haram. Jadi itulah di ulama bagi syarat kita mestilah menggunakan bahasa Arab, yaitu baca bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Jadi baca Quran dalam bahasa Arab, boleh juga baca doa-doa lain dalam bahasa bukan Arab, tapi mesti kita faham. Kalau kita orang Melayu boleh cakap dalam bahasa Melayu. Kalau kita orang Jepun boleh dalam bahasa Jepun. Kalau kita memang tahu bahasa Arab, kita boleh cakap, ya masyaral jin, ukruj ya audullah. Kalau kita tidak pandai, kita mungkin dalam bahasa Melayu saja. Wahai jin, keluarlah dari tubuh pesakit ini, keluarlah wahai musuh Allah. Boleh juga. Yang penting kita tahu makna dia, dan makna dia tidak ada unsur-unsur syirik, unsur-unsur haram. Yang ketiga syaratnya, kita yang membaca dan juga pesakit yang mendengar bacaan ayat Al-Quran kita haruslah meyakini bahwa yang memberikan pengaruh dan kesembuhan bukanlah ruqyah dengan sendirinya. Bukanlah kita baca ayat kursi, itu jin yang merasuk, melompat sana, melompat sini, teriak-teriak, dia kata kepanasan, dia terbakar. Bukanlah semata-mata ayat kursi itu yang memberi pengaruh, dia kepanasan, terbakar. Bukan. Memang itulah antara dia, kesan dia, tetapi iktikat kita, iman kita, hati kita, kita meyakini bahwa pengaruh kesembuhan itu bukanlah dengan ayat kursi itu, ayat-ayat ruqyah itu dengan sendirinya. Bukan ayat itu yang ada power dengan sendirinya. Tetapi kita yakin yang memberi pengaruh ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Quran yang kita baca itu adalah karena izin dan kekuasaan Allah. Kita baca pun ayat kursi 100 kali, kalau Allah tidak izin, tidak jadikan ayat itu sebagai penyembuh, atau tidak menjadikan jin rasa kepanasan, kita baca 100 kali ayat kursi itu, tidak apa-apa kesan juga. Malah ada jin dia boleh ikut, yang merasuk pesakit itu dia boleh ikut baca ayat kursi. Dengan ketawa-ketawa lagi, dia bagi tahu lagi peruqyah itu salah tajwid lagi baca ayat kursi. Jadi kalau berlaku begitu, jangan panik, jangan bimbang, sebab ingat syarat yang ketiga, bukan yang memberi kesan semata-mata adalah bacaan itu, tapi yang memberi pengaruh adalah izin dan kekuasaan Allah. Ada Allah, kita baca, jadikan, dia takdirkan ayat-ayat ruqyah, termasuk juga ayat kursi yang kita baca itu, tidak memberi kesan kepada jin itu tidak mati. Jin lain bila kita baca ayat kursi, terbakar, mati. Tapi tidak, yang satu jin ini merasuk, Allah tidak takdirkan dia tidak mati. Sebab apa? Allah sendiri yang takdirkan. Sebab Allah inginkan jin itu, yang jin kafir, didakwa oleh kita. Allah sudah jadikan kita sebagai pendakwa untuk mendakwa kepada jin itu
Allah nak bagi hidayah kepada jin itu masuk Islam dan beriman kepada Allah, dan jin itu jadi pendakwa di alamnya. Jadi Allah dah takdirkan itu. Jadi kalau kita baca ayat kursi pun 10 kali, tidak terbakar, tidak mati jin tu. Mungkin paling-paling sedikit dia rasa tidak selesa, kepanasan, kesakitan. Tapi tidak akan mati. Sebab Allah tidak izinkan dia mati, Allah nak bagi dia hidayah, dia masuk Islam melalui kita berdakwah kepada jin itu. Jadi jangan risau, jangan panik. Bila baca ayat kursi, jin itu pun ikut baca ayat kursi. Kalau peruqyah berpengalaman, biasa jumpa perkara tu, tidak mengherankan. Jin cuba mengajar, memperbetulkan tajwid peruqyah pun ada. Dan macam mana mengendalikan kes-kes begitu? Kenalah pergi ke Pahang berguru dengan Coach Kamarul Azli. Kena berguru berdepan. Kalau di Sabah, bolehlah jumpa saya. Kita cari di mana masa dan tempat untuk belajar berdepan dengan saya. Sebab benda-benda itu benda praktikal. Tidak dapat disampaikan dengan kuliah online dalam masa sejam sahaja. Jadi, kita sambung. Harus kita meyakini bahawa yang memberikan pengaruh dan kesembuhan bukanlah ruqyah dengan sendirinya, tetapi yang memberi pengaruh adalah izin dan kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita percaya Allah yang menyembuhkan dan bukan perawat yang menyembuhkan. Kita baca ayat kursi, Allah yang menyebabkan jin merasuk itu kesakitan, kepanasan. Bukan semata-mata ayat kursi itu power yang menyebabkan jin itu kepanasan. Kalau ada masanya kita baca ayat kursi, jin itu ketawa-ketawa saja, tidak pun dia menunjukkan rasa sakit. Jadi kita kena ingat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menentukan berkesan atau tidak bacaan ayat-ayat Al-Quran kita itu. Juga maksud dia adalah kita juga percaya bacaan itu bukan semata-mata bacaan itu menyembuhkan, tetapi Allah menyembuhkan. Yang seperti yang saya sebut tadi. Ini kita kena semat di hati, kita kena hafal 3 syarat asas ni. Dengan 3 syarat asas ni, kalau kita jumpa perawat, dia tidak memenuhi 3 syarat ni, tak payah lagi tanya saya, tak payah lagi tanya Coach Kamarul Azli, sendiri boleh buat kesimpulan bahawa orang itu bukan mengamalkan ruqyah syariah. Boleh tinggalkan. Dia baca pantun-pantun jambi mantarah. Jelas, dia terkeluar daripada ciri-ciri ruqyah syariah. Walaupun dia perawat beragama Islam. Tak perlu tanya kami pun, sepatutnya dah boleh buat kesimpulan sendiri. Boleh tinggalkan orang tersebut. Cuma ada orang dia suka sensasi. Dia suka tengok orang berjurus, pesakit terpelanting, berguling-guling. Jadi dia lupakan syarat asas ni yang ulama dah bagi tahu dah aja. Seterusnya, kita pergi pula ke topik seterusnya, yaitu biasanya orang-orang yang mengamalkan ilmu ruqyah, terutama yang dia merawat istri dia, anak dia, keluarga dia, dan mulai dah terkenal, orang lain pun datang jumpa dia, minta rawatan, sebab dia pernah rawat satu rakan sekerja dia, sembuh, rakan sekerja dia bagi tahu lagi orang lain pun minta dia rawat juga. Dan orang yang belajar ilmu ruqyah ni, biasanya dia ada wirid yang dibaca setiap hari. Apakah itu wirid? Wirid secara bahasa mudanya ialah zikir-zikir, termasuk doa yang diamalkan setiap hari secara istiqamah. Hari ini baca, esok baca, lusa baca. Bukan hanya waktu merawat saja dia membaca, tetapi dia baca setiap hari. Dia tidak merawat orang pun, dia tidak sakit pun, dia baca. Biasanya kalau orang belajar ilmu ruqyah, dia ada wirid dia.
Dan wirid ini berbeza dari satu orang ke seorang. Dia berdasarkan siapa guru yang dia belajar. Wirid Coach Kamarul mungkin berbeza dengan wirid saya, mungkin juga ada persamaan. Wirid kami mungkin berbeza dengan orang-orang Darussalam. Wirid orang-orang Darussalam mungkin berbeza dengan orang-orang Darussyifa. Begitu. Tapi mesti seseorang tuh ada amalan wiridnya. Kalau belajar dengan kami ajarlah yang wirid kami. Jadi apakah biasanya wirid-wirid tersebut? Kita akan lihat slide seterusnya. Ini antara contoh wirid-wirid yang biasa diamalkan. Pertama di Malaysia. Lain perguruan, lain jamaah, lain wiridnya. Antara wirid-wirid yang biasa diamalkan setiap hari, antaranya ada yang mengamalkan ayat-ayat ruqyah. Setiap hari dia akan baca, sama ada sekali sehari ataupun pagi dia baca sekali, petang atau malam dia akan baca lagi sekali set ayat-ayat ruqyah. Ada yang set ayat-ayat ruqyah ini antara yang amalkan antara dia Coach Kamarul dan saya. Ada pula yang mengamalkan manzil. Manzil ni dia mirip ayat-ayat ruqyah, cuma dia tidak ada yang ayat-ayat pembatal sihir tidak ada dalam manzil. Ada yang mengamalkan manzil. Sebagai contoh persatuan pusat rawatan Al-Manara kalau saya tidak silap. Yang pengasas dia Ustaz Jahid Haji Siddiq. Dia seorang dulu bekas pensyarah sudah besar, dia ada PhD. Dia boleh tengok di YouTube, dia memang katakan antara amalan dia, wirid dia adalah manzil. Dia baca manzil sejak tahun 70-an ke 60-an dia sudah mengamalkan manzil. Wirid harian. Dan ada pula orang mengamalkan zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Ada pula yang mengamalkan al-maksurat. Ada pula yang mengamalkan wirid harian dia amalan kendiri 1, amalan kendiri 2, amalan kendiri 3. Kalau baru belajar mungkin dia diberikan set amalan kendiri 1. Sudah berpengalaman, sudah lama, lepas tu diajar lagi oleh guru amalan kendiri 2. Sudah ada amal lagi amalan kendiri 2, mungkin lepas tu diajar lagi amalan kendiri 3. Dan sebahagian tahu nih perguruan atau persatuan mana yang amalkan wirid amalan kendiri 1, amalan kendiri 2 dan amalan kendiri 3. Yaitu daripada Darussalam. Dia di amalan itu ada dalam kitab ini. Boleh siapa ada kitab ni ada tu amalan kendiri 1, amalan kendiri 2, amalan kendiri 3. Kitab ini diterbitkan oleh Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia. Cuma ini terhad, saya tidak pasti lagi kalau sudah ada lagi terbitan dia, stok masih ada. Tapi boleh kalau boleh juga kalau nak lihat itu apa itu amalan kendiri 1, kendiri 2, ketiga dengan buku ini. Buku ini saya rasa masih ada stok. Boleh beli di Ibu Pejabat Darussalam. Dan biasanya kalau orang pesakit dapatkan rawatan di Ibu Pejabat Darussalam, Pusat Rawatan Utama Darussalam, ada buku, stok buku itu di sana, dan bila diajar pesakit amalan-amalan dan pesakit mungkin belum hafal, digalakkanlah pesakit beli buku ini. Dalam buku ini pun ada amalan kendiri 1, amalan kendiri 2, amalan kendiri 3. Dan buku ini kecil molek dan nipis, lebih murah lah. Dia cuma kalau saya tidak silap 8 ringgit. Boleh beli di Pusat Perubatan Islam Darussalam,
Lorong Pengulu, Gombak Setia Gombak, Selangor Darul Ihsan. Biasanya ada di buku dia ni ada ditulis dia punya alamat. Dan ada pula perguruan atau jemaah lain yang amalan harian dia, wirid harian dia adalah bacaan asas 10 pertama dan bacaan asas 10 kedua. Dan ini memang popular ni, ramai yang tahu, ini daripada Persatuan Darus Syifa. Boleh lihat contohnya di buku mereka banyak, mereka terlihat antara di buku ini. Buku ini ada mengajar bacaan asas 10 pertama, bacaan asas 10 kedua. Dan saya kasih soalan bocor, siapa yang ingin mendaftar di bawah Akta 775 dan akan kena interview, dia akan kena tanya apa ayat-ayat ruqyah umum, tapi orang tu juga akan kena tanya kalau untuk sakit jantung apa ayat yang dibaca, untuk sakit kulit apa untuk dibaca, untuk gangguan sihir apa dibaca. Dan kebanyakan jawapannya ada di buku-buku seperti ini. Sebab orang yang selalu yang interview dan bertanya, pertama yang mengambil jurusan SKM 3 dan SKM 4 interview, jadi memang inilah antara ayat-ayat di sinilah dalam buku ini yang selalu yang ditanya. Jadi apalah ayat-ayat yang di sini kalau ingin lulus interview. Tapi tidak semestinya hafal ini akan lulus sebab dia disuruh buat demonstrasi lagi cara merawat. Siapa yang ingin tahu lebih lanjut untuk cara mendaftar di bawah Akta 775, Ustadz Ahmad Salihin Zamri akan mengadakan kuliah online, bengkel online pada hari Ahad ni secara Google Meet. Kena register secepat mungkin. Bayaran murah sahaja RM25, tapi kena register secepat mungkin sebab penyertaan terhad. Dia hadkan kalau saya tidak silap kepada 100 orang mungkin. Jadi register cepat mungkin. Kalau nak belajar macam mana isi borang, nanti interview, apa yang akan ditanya. Sebab dulu Ustaz Ahmad Salihin pun pernah buat. Dan saya pernah hadir dan Coach Kamarun pun pernah hadir. Memang cantik, mantap. Sebab Ustaz Ahmad Salihin ini dia lengkap dah. Dia telah berdaftar di bawah Akta 775, dia lengkap. Dia ada SKM 3, dia ada DKM 4. Dia telah hadir interview, dia telah dapat sijil. Malas dia dijemput untuk mengajar orang. Jadi memang dia punya pengalaman yang lengkap. Bagaimana mendaftar, apa borang, bagaimana isi borang. Saya pernah menghadiri kuliah dia online tentang hal ini. Malah saya pernah hadir juga kuliah di Sabah yang bagi penerangan tentang Akta 775. Cuma saya sampai sekarang borang dah saya ambil, tapi belum isi, belum hantar. Kawan-kawan saya lain dah isi, dah hantar dah. Ada yang dah kena panggil interview oleh Jabatan Agama Islam. Saya belum lagi mendaftar kerana kesibukan. Jadi mungkin saya tidak merawatlah tahun ini secara terbuka, secara rasmi. Sebab nanti merawat tidak berdaftar, nanti kesan dia kalau ada orang mengadu. Secara pribadi saya tidak bersetuju lah. Akta 775 ni dikuatkuasakan ke atas orang Islam yang ingin merawat. Sebab ayat-ayat Quran ni boleh dijadikan rawatan adalah hak semua orang Islam. Kita kerja sebagai tukang kebun saja, sebagai kerja office boy saja kah, atau kita ni seorang profesor kah, semua orang Islam boleh mengamal, membaca ayat Quran, boleh merawat isteri, merawat anak. Cuma kalau nak buka klinik, pusat rawatan, itu perlulah ada lesen dan sebagainya. Dan yang untuk menentukan, menjaga kepada rawatan itu betul atau tidak, sepatutnya di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam, pejabat mufti.
Itu yang sepatutnya, tapi itu pendapat pribadi saya. Pendapat pribadi saya tidak memberi kesan sebab undang-undang telah pun diluluskan, telah pun berkuat kuasa. Cuma tahun ini yang dikatakan akan dikuat-kuasakan dengan sepenuhnya. Yang akan orang boleh kena tangkap, boleh masuk penjara, boleh kena denda. Denda dia sampai Rp30.000. Okey, kita sambung. Ada pula yang mengamal setiap hari baca Yasin. Ada pula yang wirid harian dia zikir la ilaha illallah. Dia baca 100 kali, 1000 kali. Dan ada pula wirid harian dia Asmaul Husna. Contohnya Ya Hayyu Ya Qayyum. Sama ada dia baca Ya Hayyu Ya Qayyum atau Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Masing-masing ada wirid harian dia daripada guru yang ajar dia. Jadi siapa yang berminat belajar ilmu ruqyah, yang suka merawat orang, dia kena ada amalan harian. Kalau selama ini dia belum ada guru, belum ada amalan harian, belajarlah dengan kami. Malah sebenarnya mungkin 2 tahun lalu kita ada pernah buat kuliah tadabbur ayat-ayat ruqyah, lepas itu kita ijazahkan. Tapi tidak ramai yang hadir. Harapan beratus orang lah hadir, tapi entah berapa saja, mungkin 10 orang kasih yang hadir. Dan tahniahlah siapa yang telah dapat mengambil ijazah. Kita mungkin boleh buat lagi kalau ada yang ingin, tapi kali ini saya pernah berbincang dengan Coach Kamarul, kita adakan pembayaran lah. Kita adakan majlis khas, bacaan dan pengijazan ayat-ayat ruqyah, tapi perlu bayar. Ditetapkan kadar bayaran dia berapa. Dan perlu ada jumlah minimum berapa orang baru kita adakan. Kalau nak buatlah, boleh buat tahun ini. Dan ada pula wirid harian gabungan. Contoh, saya bagi contoh ringkas. Contohnya, orang tu pagi dia baca manzil. Dan petang pula atau malam dia baca al-maksurah. Kalau amalan saya, wirid harian saya antara dia ayat-ayat ruqyah lah. Ayat-ayat ruqyah atau manzil, sebab saya pernah mendapat ijazah juga manzil, dan zikir pagi petang. Zikir pagi petang ni, kalau saya tidak dapat baca semua pun kerana kesibukan, saya akan baca beberapa. Antara yang terkandung dalam zikir pagi petang, antaranya doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Antara zikir pagi petang tu ada yang istighfar 100 kali. Tidak pun saya dapat baca istighfar 100 kali kerana beberapa kesibukan. Saya mungkin bacalah beberapa kali, 3 kali, 10 kali. Ini buku zikir pagi petang. Bagus diamalkan. Kalau tidak tahu mana satu zikir pagi petang, amalkan maksurat. Maksurat pun sebenarnya adalah sebahagian daripada zikir pagi petang yang disusun oleh As-Said Imam Al-Hasan Al-Banna. Pilihlah mana-mana, yang penting memang iktiraf ulama lah amalan tersebut. Jangan jadikan wirid harian yang ganjil-ganjil. Dibacalah ya karajin, ya karajin, ya karajin. Tapi tidak tahu apa makna itu. Hanya si tok guru cerita ini nama Allah ni, Ismul Azam, nama Allah paling agung. Tapi tidak pernah pun kita baca 99 Asmaul Husna, tidak pernah pun kita dengar karajin-karajin. Lepas itu dia kata ini nama Allah bukan dalam bahasa Arab, tapi ini dalam bahasa Yahudi. Betapa kita nak zikir nama Allah dalam bahasa Yahudi kalau sudah diajar kita dalam bahasa Arab. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Itu jelas ada hadis dia. Kenapa tidak dibacakan zikir jadi wirid harian yang itu? Jadi hati-hati kalau kita diajar sesuatu yang kita tidak tahu makna dia. Rupa-rupanya nanti bukannya sebut nama Allah, tapi sebenarnya memanggil nama-nama jin. Jadi ini yang kita kena paham. Siapa ingin yang kadang-kadang dia tidak ingin jadi merawat secara jelas. Dia niat, tapi Allah dah takdirkan. Dia start merawat
Dia cikgu, dia merawat anak murid kena histeria, sembuh. Lepas tu cikgu lain pula ada sakit. Dia rawat, dia baca ayat ruqyah, dia buat ayat penawar, sembuh. Terus tersebar. Satu sekolah tu tersebar, di daerah tu tersebar, ramai orang pergi jumpa dia. Dia tidak dapat mengelak dah. Tapi dia tidak belum ada lagi belajar secara khusus. Dia tidak ada ikut kursus di Darussyifa kah, Darussalam. Dia perlu ada amalan wirid harian. Sebab nanti jin-jin, banyak jin tu akan jadi musuh dia. Marah sebab jin kepanasan, jin sihir gagal bertugas menjalankan tugasnya kerana diruqyah oleh perawat tu. Jadi perawat tu perlu ada amalan wirid harian. Antara dia seperti yang terpapar di skrin. Ada ayat ruqyah, ada manzil, ada zikir pagi petang, al-maksurat. Pilihlah mana yang nak diamalkan. Kalau saya biasa ajar ayat-ayat ruqyah. Kelebihan dia, bila kita baca jadi wirid harian, kita dapat melancarkan bacaan ayat-ayat ruqyah kita. Jadi bila diperlukan, kita ingin meruqyah orang sakit, semakin lancar sebab kita baca hari-hari. Tidak hanya bila ada sakit, orang sakit baru kita baca. Dan dalam masa sama bila kita baca hari-hari, kita akan jadi hafal ayat-ayat ruqyah itu. Itu kelebihan dia. Jadi itulah senarai dia antara ayat-ayat yang amalan yang dijadikan wirid harian yang popular di Malaysia. Terusnya, sekarang barulah kita pergi ke tajuk memilih ayat-ayat ruqyah. Bagaimana seorang peruqyah itu merawat, apa ayat dia baca? Orang ni sakit ain, apa yang dia baca? Orang ni sakit kena gangguan jin saka, apa dia baca? Orang ni kemungkinan kena sihir, apa dia baca? Inilah panduan dia. Ini jarang ada orang hadiri walaupun kursus berdepan yang diajar ilmu ini. Sebenarnya ada ilmu ini, tapi tidak diajar secara tersusun seperti yang saya sampaikan malam ini. Dia terus diajar, amalkanlah ini bacaan asas 10 pertama. Amalkanlah ayat amalan pendiri 1. Tapi atau kalau ni sakit jantung, baca ayat ni. Contohnya begitu. Tapi apa yang saya sampaikan malam ini adalah panduan dia. Bagaimana orang memilih untuk sakit jantung ni, ini ayat yang dibaca. Jadi kita tidak ada banyak guru pun, ramai guru mengajar kita. Kita boleh pilih, kita tahu macam mana nak memilih ayat-ayat ruqyah. Jadi cara dia, inilah yang akan disampaikan pada malam ini. Jadi ada 4 kaedah, biasanya ada 4 cara yang biasa digunakan oleh peruqyah untuk memilih ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan bacaan ruqyah. Yang pertama, yang kebiasaannya ayat itu dipilih sebab ada disebut fadilatnya di dalam hadis. Nanti saya akan huraikan lebih lanjut. Cara pula kedua, memilih ayat-ayat Al-Quran yang diajar oleh ulama atau peruqyah berpengalaman. Kita berguru dengan seseorang. Kita berguru katakan dengan Coach Kamarul. Coach Kamarul berguru dengan seseorang. Dia ada belajar, inilah ayat yang sesuai dibaca untuk meruqyah. Jadi dia ajar kepada kita. Itulah amalan kita, dan dari kita dapat tuh ayat itu daripada kita belajar dengan Coach Kamarul. Coach Kamarul belajar daripada guru dia. Jadi guru dia belajar daripada guru dia, seterusnya mungkin daripada ulama zaman dahulu. Ada orang yang ilmu dia bersanad, dia senang cek guru dia siapa, guru dia punya guru, siapa lagi guru dia punya guru sampai atas ke sampai ada tuh sanadnya sampai Rasulullah. Terutama kalau amalan manzil ada yang amalan manzil bersanad
saya ada belajar manzil bersanad, yaitu guru saya bagi tahu siapa guru dia punya guru siapa, guru dia punya guru siapa, sampai kepada penyusun manzil tuh, yaitu yang dari India, yang orang-orang tablik tuh. Lepas itu bersambung lagi dengan siapa guru mereka yang menyusun tuh Syekh Muhammad Al-Kandalawi. Siapa guru dia bersambung sanad tuh sampai kepada Rasulullah. Jadi itu kita belajar daripada ulama atau peruqyah berpengalaman. Lepas itu satu lagi cara memilih ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat atau kiasan makna. Nanti saya akan uraikan lebih lanjut apa maksudnya ini. Yang keempat pula berdasarkan pengalaman sendiri ketika meruqyah. Jadi ada yang saya akan huraikan, ada yang saya sebut secara ringkas. Jadi inilah 4 nih saya akan kupas lebih lanjut. Ada orang dia memilih ayat-ayat Al-Quran yang disebut fadilatnya dalam hadis. Contoh ayat-ayat yang ada hadis tentang Al-Fatihah. Ada hadis tentang sahabat Nabi meruqyah dengan hanya baca Al-Fatihah sahaja, kata seorang ketua kampung, seorang ketua kabilah yang disengat kalajengking. Dia baca Al-Fatihah. Menurut satu riwayat pula dia baca 7 kali. Ada hadisnya. Jadi itulah yang diamalkan. Ayat kursi, banyak hadis tentang ayat kursi. 2 ayat surah akhir surah Al-Baqarah. Amanah Rasulullah, ayat amanah Rasulullah, ada hadisnya. Surah Al-Ikhlas ada hadisnya, surah Al-Falaq ada hadisnya, surah An-Nas ada hadisnya. Baca surah penuh Al-Baqarah ada hadisnya. Itu contoh, ada banyak lagi mungkin ada hadis-hadis untuk amalan-amalan ruqyah. Cuma yang terkenal antara yang popular inilah ayat-ayat ini yang ada hadisnya, banyak hadisnya. Saya akan bagi contoh, tidak semua. Saya akan bagi beberapa, pilih ayat tertentu dan hadis tertentu. Contohnya kita lihat nih tentang fadilat surah Al-Baqarah. Ada hadisnya, hadis sahih. Hadisnya berbunyi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bahawa dia mendengar Abu Salam berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, kerana keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 tompok awan menaungi pembacanya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah kerana dengan membacanya akan memperolehi barakah, dan dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan, dan pembacanya tidak dapat dikuasai, maksudnya tidak dapat dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Kita lihat yang di garis di skrin tu, di garis dengan jelas Nabi bersabda, pembacanya, yaitu pembaca surah Al-Baqarah, tidak dapat dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Jadi kerana ada hadis ini, boleh dijadikan bacaan surah Al-Baqarah itu sebagai ruqyah. Cuma mungkin jarang berlaku di Malaysia. Kalau di Indonesia ada tuh peruqyah, dia bilang dia meruqyah, dia baca surah Al-Baqarah. Artinya dalam 2 jam, 2 jam lebih baru selesailah meruqyah. Cuma dia baca surah Al-Baqarah.
Jadi dan kalau ada pula orang baca surah Al-Baqarah tapi tidak juga sembuh, dia ada sebab faktor-faktor lain dah. Jangan pula mengatakan tak betul juga tu hadis cakap tidak dikalahkan oleh tukang sihir. Tapi ada orang tu dia kena sakit, dia syak dia kena sihir, tapi dia baca surah Al-Baqarah malam tu tak juga dia sembuh. Bukan kerana surah Al-Baqarah tu bukan tidak sesuai untuk ruqyah, tapi ada faktor lain yang kita tidak akan bincangkan di sini. Mungkin orang tu dia ada menyimpan azimat di rumah dia, jadi doa dia tidak dimakbulkan Allah. Ada faktor-faktor tertentu yang tidak akan dibincangkan di sini sebab dia bukan tajuk tu. Tapi kalau nak tanya di ruangan soal sesi soal jawab nanti boleh juga ditanya, kita akan bagi penerangan setakat yang yang penerangan yang mudah paham lah. Jadi ini contoh ayat atau surah yang ada disebut dalam hadis Nabi. Saya bagi lagi satu contoh. Disebut tentang fadilat Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Hadis Nabi, hadis sahih, riwayat Muslim dan riwayat Imam An-Nasai. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Jibril. Tiba-tiba Rasulullah mendengar suatu bunyi dari atas. Lalu Jibril menoleh ke atas. Kemudian Jibril berkata, itu sebuah pintu sudah terbuka sebelum ini. Dan dari pintu, mereka mendongak ke atas dari pintu, dan nampak ada satu pintu terbuka, turun satu malaikat yang terus memuji Rasulullah. Dan malaikat itu berkata, bergembiralah engkau, wahai Muhammad, kerana mendapat kedua cahaya ini yang tidak diberikan kepada Nabi manapun sebelum engkau. Kedua cahaya itu adalah Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah, dan beberapa ayat di akhir surah Al-Baqarah, yang selalu orang namakan khawatim surah Al-Baqarah. Setiap huruf yang engkau baca dari keduanya, pasti engkau mendapatkannya. Setiap huruf itu ada kesannya bila dibaca. Dan khawatim surah Al-Baqarah ini ada riwayat dan ulama mengatakan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitu yang bermula dengan ayat Amanah Rasuluh. Tapi ada pula setengah ulama lain katakan yang 3 ayat yang terakhir, yaitu bermula lebih awal, yang bermula dengan ayat lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang sampai akhir ayat. Sampai lepas tu surah ayat Amanah Rasuluh, sampailah akhir ayat surah Al-Baqarah, 3 ayat akhir. Ada yang mengatakan 2 ayat akhir, ada yang mengatakan 3. Jadi mana-mana saja boleh baca bermula dengan Amanah Rasuluh ataupun nak baca lebih awal surah ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard pun boleh terpulang. Sebab ada riwayat, ada pandangan-pandangan ulama untuk dua-dua ayat itu, sama ada 2 yang terakhir atau 3 yang terakhir. Dan ada hadisnya. Jadi boleh dijadikan ayat ruqyah. Jadi saya bagi 2 contoh. Saya tidak akan sebut satu-satu untuk menjimatkan masa. Kita pergi pula satu lagi cara memilih ayat-ayat Quran adalah ayat-ayat yang diajar oleh ulama atau peruqyah berpengalaman. Contohnya ayat-ayat ruqyah yang diajar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Yang memang popular ayat-ayat ini, boleh ayat-ayat dia ada di dalam buku kitab ini, yang selalu dibaca oleh Coach Kamarul, selalu dibaca oleh saya.
Dan ayat itu juga yang diajar oleh Ustadz Sarhan Syafi'i. Ayat-ayat ruqyah. Yang diajar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Sebenarnya ada hadisnya juga. Cuma hadis, kalau menurut Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hadis yang tentang ayat ruqyah itu bukanlah hadis sahih, hadis dhaif. Jadi tidak mesti baca ayat ruqyah tersebut. Boleh juga baca ayat lain, boleh baca surah Yasin, boleh baca surah Al-Baqarah. Tapi yang populer itulah ayat-ayat ruqyah yang diajar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dan bukan yang 20 kelompok ayat yang ada Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu sejak semata-mata ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Sebenarnya ada juga ayat-ayat ruqyah yang diajar oleh ulama lain, oleh peruqyah lain yang berbeza sedikit. Ada persamaan, ada perbezaan. Contohnya ayat-ayat ruqyah yang diajar oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani. Dia ada ayat ruqyah yang panjang, lebih panjang dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ada lebih 40 ayat. 40 lebih atau 50 lebih. Dan ada pula yang diajar yang pendek. Cuma 8 ayat sahaja. 8 kelompok ayat. Nanti yang contoh 8 kelompok ayat itu nanti saya tunjukkan senarainya apa. Yang dia pernah ajar waktu dia kepada kami waktu dia datang ke Sabah. Ada pula ulama mengajar manzil yang diajar oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi. Ada pula contohnya yang ulama zaman tabi'in lagi ajar, zaman dahulu lagi, zaman tabi'in. Para salafus saleh ajar. Antara dia surah Al-Qalam ayat 51 52 dia ajar oleh ulama zaman tabi'in lagi tentang ayat ini dibaca untuk merawat penyakit ain. Jadi boleh ambil ayat-ayat ini untuk kita amalkan, untuk kita baca untuk merawat pesakit. Itu daripada yang diajar oleh ulama. Yang penting kita kenal siapa guru kita yang ajar kita, siapa ulama yang ajar. Dan bacaan itu jelas makna dia. Jangan bacaan-bacaan yang tidak diketahui maknanya. Atau maknanya itu ada yang meragukan. Jangan ada, Syekh ada dalam bacaan itu mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, datanglah kepadaku, bantulah aku untuk menyembuhkan pesakit ini. Kalau ada yang ganjil-ganjil, maknanya lebih selamat untuk janganlah diamalkan. Amalkanlah yang contohnya ayat-ayat ruqyah yang diajar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ayat-ayat ruqyah yang diajar oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani, yang jelas, yang kita tidak ragu-ragu. Seterusnya, ini contoh ayat-ayat ruqyah yang ringkas yang diajar oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani waktu beliau di Sabah, diajar kepada kami. Dia ada juga mengajar, ada tertulis dalam kitab dia ayat ruqyah lebih dari 40 atau lebih daripada 50 ayat. Tapi ada juga artinya yang pendek pun ada. Terpulang sebab kekuatan itu bukan semata-mata dari ayat. Kesan kesembuhan, kesan terhadap jin yang merasuk itu bukan semata-mata ayat yang telah saya jelaskan tadi di permulaan kuliah ini. Jadi sekarang nih saya tunjukkan apa yang diajar oleh Syekh Abu Bara yang ringkasan. Ada 8. Ini yang diajar waktu dia datang ke Sabah. Yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 285 286 yaitu khawatim Al-Baqarah. Ayat terakhir surah Al-Baqarah, yaitu yang bermula dengan ayat Amana Rasuluh. Surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kalau nak minta ijazah, boleh kita adakan majlis baca ayat ini dan saya ijazahkan. Tapi nantilah kena cari satu masa yang sesuai lah. Boleh kita ijazahkan. Seterusnya, ini contoh-contoh saya ambil beberapa contoh saja, bukan semua saya huraikan. Sebab ayat-ayat Al-Quran ini, ayat-ayat ruqyah ini ada banyak. Ini saya bagi satu contoh. Surah Al-Qalam
ayat 51-52 untuk merawat penyakit ain. Dan kalau kita lihat daripada makna di situ tidak ada disebut tentang ain. Tapi kenapa boleh digunakan untuk rawatan penyakit ain dan ada orang mengatakan berkesan? Sebab ini diajar oleh ulama zaman dahulu. Pada zaman tabi'in, ulama dah ajar. Dan kita sepatutnya dah sedar sekarang ni bahawa tidak semestinya ada makna dia itu sesuai dengan penyakit. Orang sakit kepala mesti ayat Quran tu ada sebut sakit kepala baru sesuai. Dalilnya kan ada hadis tentang surah Al-Fatihah. Sahabat Nabi merawat, mengobati orang yang ketua kampung yang kena sengat kalajengking. Dia baca Al-Fatihah, orang tu sembuh. Dalam Al-Fatihah mana ada disebut kalajengking atau sengatan. Al-Fatihah kan adalah ayat-ayat yang memuji Allah. Tapi masih boleh, walaupun makna dia tidak ada disebut kalajengking, masih boleh digunakan Al-Fatihah itu untuk rawatan sakit yang disengat kalajengking. Jadi tidak semestinya ayat itu mesti ada perkataan sihir baru boleh mengobati sihir. Mesti ada perkataan ain baru boleh merawat penyakit ain. Tidak semestinya begitu. Tapi ada huraian lebih lanjut yang saya akan berikan selepas ini. Saya ringkaskan. Ada pula memilih ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat atau kiasan makna. Dia ada dua pecahan tajuk kan. Ada yang memilih ayat Al-Quran yang jelas perkataan dan kalimatnya yang sesuai masalah dia hadapi. Ini sambungan huraian yang tadi. Contohnya surah Yunus ayat 81. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ada pula yang memilih ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat atau kiasan makna. Dia tidak ada disebut makna itu dengan jelas, tapi dia gunakan isyarat atau sebagai kiasan. Contohnya dalam surah Hud ayat 44 boleh jadikan ayat ruqyah dan juga surah Al-Anbiya ayat 69. Oke, saya akan bagikan contoh ini dengan lebih jelas. Surah Yunus ayat 81. Surah Yunus ayat 81 ini biasa digunakan sebagai ayat ruqyah untuk merawat orang terkena sihir. Sebab kalau kita tengok maknanya memang jelas di dalam ayat itu ada disebut sihir. Kita tengok maknanya, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mereka campakkan benda-benda itu, lalu Nabi Musa berkata, apa yang kamu datangkan itu hanyalah sihir. Sesungguhnya Allah akan menandakan kepalsuannya dengan mukjizat yang dikurniakan kepadaku. Dan ada dalam terjemahan lain mengatakan, terjemahan kepada innallaha sayubtilu, maksudnya sesungguhnya Allah akan membatalkan sihir tersebut. Lepas tu ayatnya penutupnya, sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan. Ayat itu jelas ada sebut sihir. Ayat itu jelas mengatakan Allah akan membatalkan sihir itu, dan Allah dalam ayat itu Allah mengatakan Allah tidak akan menjadikan orang tukang sihir ini menang. Jadi ayat ini dibaca untuk sebagai pendinding kalau belum terkena sihir, atau kalau sudah terkena sihir sebagai rawatan penyakit akibat sihir, sebab dengan jelas ayat ini ada menyebut tentang sihir. Jadi itu satu cara, makna ayat itu memang sesuai dengan penyakit. Tapi ada pula lagi cara yang berdasarkan kiasan makna. Saya bagi contoh yang tadi saya sebut surah Hud ayat 44. Kita tengok maknanya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah binasanya kaum kafir itu, diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu. Dan ketika itu surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah. Dan betara Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi. Sebuah gunung namanya Gunung Judi. Setelah diingatkan kepada
orang kafir umumnya, bahwa kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Ayat ini antaranya digunakan untuk menahan luka. Kalau ada hidung berdarah, dibaca ayat ini supaya berhentilah pendarahan hidung. Kalau ada luka, untuk supaya luka itu cepat berhenti di tubuh badan, dibacalah ayat ini. Ayat ini tidak ada sebut tentang darah, tapi dibuat isyarat dan kiasan. Ayat ini ada menyebut tentang Allah memerintahkan bumi menelan airnya dan memerintahkan langit berhenti daripada curahan hujan. Jadi dikiaskan air ditelan bumi, artinya berhenti air mengalir, langit pula berhenti dari menurunkan hujan, berhenti daripada air hujan. Jadi isyarat-isyarat itu dikiaskan untuk merawat penyakit yang berdarah. Untuk berdarah pun berhenti, sebab darah pun terdiri daripada cair. Tidak ada disebut perkataan darah itu dengan jelas, tapi digunakan juga ayat ini dengan menggunakan isyarat atau kiasan. Jadi boleh juga dengan cara begini. Nah, ayat itu tidak disebut dengan jelas, tapi dikiaskan dengan makna yang terdapat dalam ayat tersebut. Nah, satu lagi contoh untuk lebih jelas, mudah paham. Surah Al-Anbiya ayat 69. Makna ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, kami berfirman, yaitu Allah berfirman, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Ayat ini turun mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang dijatuhkan hukuman dibakar. Jadi dia disediakan unggun api yang besar untuk Nabi Ibrahim, ditolak ke dalam unggun api itu dibakar. Sebab raja pada masa itu marah, Nabi Ibrahim merosakkan berhala-berhala yang telah dibuat dan diletakkan di Ka'bah. Jadi dia dikenakan hukuman bunuh dengan membakar. Tapi Allah memerintahkan api tersebut jadi dingin, tidak panas. Bila Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu, dia tidak terbakar, badannya tidak hangus, dia rasa api itu dingin, tidak panas. Nah, jadi dikiaskan dengan makna nih, api menjadi sejuk. Jadi ayat ini dijadikan ayat ruqyah untuk orang demam panas. Apabila orang demam panas, badan menggeletar, panas itu kan, jadi nak menyejukkan panas itu, dibacalah ayat ini. Diambillah kiasan daripada api menjadi sejuk, agar bila dibaca ayat ini pula, demam tubuh badan orang yang sakit demam panas ini daripada panas, dia menurun jadi suhunya jadi sejuk. Dia ambil kiasan. Tidak ada disebut di sini ayat ini tentang demam panas. Tapi api yang menjadi sejuk itu dijadikanlah kiasan untuk merawat sakit demam. Begitulah cara orang memilih ayat-ayat ruqyah. Jadi yang keempat tuh, ada yang memilih ayat-ayat ruqyah berdasarkan pengalaman sendiri ketika meruqyah. Ini tidak kupas sebab masing-masing orang ada pengalaman masing-masing. Macam saya ada masa saya baca wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Terutama bagi pesakit yang kerasukan jin secara agresif, nak bersilat, nak menari. Lepas tu jin yang terikat, kalau sudah bersedia untuk pergi keluar dari tubuh pesakit, saya baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, efektifnya apabila saya baca ayat ini ketika meruqyah. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, lain guru, lain pula yang pengalaman dia. Ada orang mengamalkan ayat di dalam surah Al-Kahfi, wal yatalataf wa la yus'iranna bikum ahada. Ada orang baca ayat untuk tujuan ruqyah daripada surah At-Taubah, laqad ja'akum. Ini berdasarkan setiap orang
Ada pengalaman dia, ada ayat dia berdasarkan pengalaman dia. Jadi tengok siapa guru Anda. Kalau guru Anda Coach Kamarul, apa pengalaman Coach Kamarul, dia akan ajar kepada Anda. Kalau orang yang belajar dari saya, apa pengalaman saya, ada ayat-ayat berdasarkan pengalaman saya baca, saya boleh ajar, dan itu yang bolehlah diamalkan. Itu secara ringkasnya begitu. Jadi kita akan ke penutup kuliah ini, belum kita masuk ke sesi soal jawab. Jadi kesimpulan dia, kita berharaplah dengan kuliah ini para peserta ini tahu bagaimana seorang peruqyah menentukan apa ayat Al-Quran yang perlu dibaca semasa meruqyah pesakit. Seperti yang dinyatakan, ada 4 panduan untuk menentukan apa ayat-ayat Al-Quran yang perlu dibaca untuk meruqyah pesakit. Semoga kuliah ini bermanfaat kepada peserta kuliah yang hadir pada malam ini, dan semoga ia menjadi manfaat dunia dan akhir ilmu yang dipelajari malam ini. Jadi itu saja kesimpulan dia. Maka tamatlah kita untuk kuliah bagaimana peruqyah memilih ayat Al-Quran untuk dijadikan bacaan ruqyah. Saya akan tutup slide ini sebelum saya serahkan majelis sesi soal jawab kepada Coach Kamarul. Saya tutup dulu. Maka dengan ini saya serahkan majlis kita ini kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar untuk sesi kuliah pengajaran beliau. Kita buka kepada sesi soal jawab. So para peserta boleh type soalan di ruangan message, ruangan komen, ataupun kalau nak bercakap secara langsung juga boleh raise hand, angkat tangan dan buka speaker untuk bercakap. Mana-mana pun boleh. Nak berinteraksi secara langsung juga boleh, ataupun nak type soalan juga boleh. Kita buka kepada sesi soal jawab. InsyaAllah kita akan habiskan kelas lebih kurang dalam pukul 11 malam nanti ya. Ada soalan yang nak bertanya, sama ada soalan-soalan yang terkait dengan topik pada malam ni pun boleh, ataupun soalan-soalan yang lain juga tak ada masalah. InsyaAllah akan dicuba untuk dibantu jawab. Okay. Ada soalan, boleh bertanya soalan insyaAllah. Tak ada soalan malam ni.
Tak ada soalan pada Maulani? Dah ada soalan, Coach, di type. Sekejap. Okey, soalan daripada Syafiq Abdul Aziz. Assalamualaikum, saya nak tanya. Bagaimana rawat kanak-kanak yang menangis lepas maghrib dan ada yang demam bila waktu malam sahaja? Okey, kalau untuk anak-anak, saya akan cek dan ruqyah ketiga-tiga. Anak, ibu dan ayah. Okay, kebanyakan kes anak-anak sering demam, sering menangis lepas maghrib, menangis tengah malam, meragam dan sebagainya, itu berpunca daripada gangguan yang ada pada ibu atau gangguan pada ayah atau kedua-duanya. So untuk semua kes masalah anak, tak kiralah anak yang selalu menangis ke, anak yang selalu demam ke, selalu sakit-sakit ke, saya akan ruqyahkan ketiga-tiga. Ibu, ayah dan anak serentak ketiga-tiga. Itu kaedah saya lah. Okay. Mungkin Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih, Coach. Ini tambahan kepada jawapan Coach. Pertama, memang saya setuju. Kebanyakan budak kecil ni, kalau dia ada sakit yang ganjil, bawa pergi klinik, tidak ada dikenali punca dia, asyik nangis dan sebagainya. Kemungkinan dia sebenarnya kena tempias atau kena kesan sampingan daripada sebenarnya bapa atau ibu dia. Sebab logiknya begini, budak kecil, dia belum akil balik, dia tak ada dosa. Dia bersih, suci, dan dia dijaga oleh Allah. Allah tugaskan malaikat untuk menjaga dia. Kalau ada budak sakit pun, budak yang sakit memang sakit inilah, kena jangkitan kuman dan sebagainya. Tapi kalau untuk macam diganggu jin ke, jin saka, jin sihir ke, kalau orang mengatakan demikian, jarang akan kena budak, sebab budak ni dia masih suci hati dia, dia tidak ada dosa. Dia belum akil balik. Jadi biasanya apa yang berlaku daripada pengalaman kami, mungkin Coach Kamarul, pengalaman saya, bila di soal siasat ditanya mungkin 2-3 kali sesi rawatan budak, dapat tahu akhirnya dia dapati puncanya dari bapa, dari ibu. Itulah pasal Coach Kamarul katakan perlu dirawat juga ibu bapa. Rupanya bapa ni ada belajar ilmu kebar. Rupanya ibu ni ada simpan azimat. Rupanya ibu ni atau bapa ni yang ada didampingi jin. Dan jin itu bila sudah lama dengan ni bapa dengan ibu, pergi mengganggu budak tu. Atau budak tu ternampak, jin dia ternampak, jin bapa dia ternampak. Budak masih suci, tak ada dosa. Dan nampak jin ibu dia, budak tu menangislah. Menangis malam tak henti. Habis dia nampak muka hodok. Jadi kalau dirawat pun budak tu sebenarnya tak ada sakit sangat. Dia menangis, dia nampak ni jin hodoh, jin yang mendampingi bapaknya. Jadi yang perlu dirawat bapaknya. Dirawat bapaknya, ibunya dirawat, cabut lari jin tu, budak tu akan berhenti menangis. Cuma kadang-kadang ibu bapa ego. Dia kata rawat anak dia saja. Dia suami isteri tidak ingin dirawat. Dan ada tu sebab bapa tu sendiri tak nak mendedahkan. Dia cuba merahsiakan, dia ada belajar ilmu kebal, ilmu pendekar, ilmu jurus. Dia masih sayang ilmu tu. Jadi dia tidak dedahkan. Dia kata rawat dia punya anak saya. Tapi sebenarnya rawat anaknya berpuluh kali pun sebenarnya punca anak dia itu sakit daripada bapa dia. Kalau bapa dia tidak dirawat, tidak diruqyah, tidak akan selesai sepenuhnya. Saya ada jumpa, kesian. Bukan budak kecil lagi, budak dah besar dah. Tapi kerana ibunya mengamalkan ilmu perdukunan, kesan dia kepada anak dia. Anak dia pandai kerasukan, anak dia ada tekanan mental. Dan ibu dia ego, masih nak mengamalkan ilmu perdukunan. Jadi itu tambahan daripada saya. Nak rawat budak, bagus juga dirawat, diruqyah juga ibu bapa. Kalau bapa tu jangan sekadar merawat anak dia, baca ruqyah, tapi niat juga dia meruqyah dirinya sendiri dan juga meruqyah isteri dia.
itulah cara yang bagus. Itu tambahan daripada saya, tambahan kepada jawapan Coach Kamarul. Saya setuju dengan jawaban Coach Kamarul dan saya serahkan semula majlis ini kepada Coach Kamarul untuk kita lihat soalan-soalan seterusnya. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada si penanya. Terima kasih kepada juga pada Yusri Yusof, Muhammad Azam, Mizan Mimi kerana ada sharekan. Kejap, saya nak ada angkat panggilan call kejap. Sementara itu saya tolong baca soalan, antara soalannya ada respon Saudara Yusri mengatakan dia harian dia baca daripada buku yang diajar Ustaz Eri. Saudara Muhammad Azam mengatakan dia amalkan zikir pagi dan petang dan amalan ruqyah setiap hari, ayat ruqyah. Alhamdulillah. Saudara Mizan Mimi dia amalkan ayat ruqyah seperti dalam buku saya dan juga buku Coach Kamarul Azli. Dan saya syorkan, siapa yang belum beli, belilah buku Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Muhammad Azam, Saudara Mizan kerana sharekan pengalaman-pengalaman dan amalan-amalan yang mereka amalkan, dan alhamdulillah yang mana yang ada beli buku saya juga, alhamdulillah, terima kasih. Okey, soalan seterusnya. Soalan saya, apa maksud mimpi di tempat kerja seperti banjir? Gambaran seperti saya nak menuju ke surau, tiba-tiba seperti banjir nak menuju ke sana. Saya berhentikan motor, cuba melalui jalan lain. Kawasan saya berpijak tiada air. Mimpi pagi tadi. Okey, wallahu a'lam. Secara tepat, saya pun tidak dapat mentafsirkan mimpi-mimpi sedemikian. Dan kebanyakan perawat juga tidak boleh nak mentafsirkan mimpi-mimpi secara tepat. Hanya sebagai gambaran-gambaran umum saja. Sifir saya mudah saja. Bila kita selalu bermimpi, kita ada kerap bermimpi, tidur malam kita terganggu, ada sesuatu yang mengganggu kita. So kalau kerap bermimpi-mimpi pelik, terutamanya mimpi-mimpi pelik, dan mimpi-mimpi pelik ni biasanya bila kita tersedar, kita akan jadi resah, gelisah, berpeluh. So mimpi-mimpi pelik macam ni biasanya datang daripada gangguan jin. So nasihat saya, tak perlu nak ditafsirkan sangat mimpi tu mimpi apa maksudnya. Segeralah berjumpa dengan perawat, untuk cek dan juga buat rawatan ruqyah. Biasanya mimpi-mimpi pelik ni daripada gangguan jin. Mimpi-mimpi pelik ni biasanya daripada gangguan jin. So better jumpa je dengan perawat untuk cek dan juga buat rawatan. Mungkin Ustaz Sina ada nak tambah? Terima kasih Coach. Tambahan dari saya begini, sebab ini spesifik, soalan spesifik, mimpi pun spesifik. Saya nasihatkan kepada saudara Atam KM ni, saya kurang pasti nama sebenar, untuk message saya nanti di Telegram, direct message saya di Telegram. Kalaulah saudara Atam ni seorang pesakit, dia tentu akan mengalami beberapa simptom lain. Nanti dia boleh ceritakan direct kepada saya simptom-simptom lain dia, dan nanti saya akan bagi nasihat apa yang sepatutnya dia buat, apa amalan yang sepatutnya dia buat, sama ada sekadar baca ruqyah setiap hari atau perlu dia mandi air ruqyah. Saya boleh bagi dia satu jawapan atau nasihat lebih khusus sebab spesifik kepada dia, tapi saya akan perlu bertanya lagi apa simptom-simptom lain dia yang dia alami. Dengan saya gabungkan simptom-simptom dia yang lain dengan apa yang mimpi dia alami ni tentang banjir, tentang motosikal ni, nanti spesifik kepada dia. Jadi nanti dia DM direct message kepada saya di Telegram. Itu jawapan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Pak Kamarul. Okey, untuk sedikit perkongsian daripada Yusri Yusof, saya tak mampu nak hafal ke semua ayat sebab terlalu banyak, hanya hafal ayat asas saja. Okey, kalau tanya saya, yang pertama sekali kita kena tanam dulu keazaman untuk menghafal ayat ruqyah.
Sebenarnya ayat ruqyah ni dia tak berat pun. Kita kena baca hari-hari dulu. Yang pertama sekali, disiplinkan diri. Disiplinkan diri membaca sebanyak 40 hari berturut-turut. Bila kita dah amalkan baca 40 hari berturut-turut, insya-Allah ayat-ayat tadi dia akan mula menjadi kelaziman di bibir. Bila kelaziman di bibir, kita baca juga, kita akan mudah kita baca ataupun kita dengar daripada MP3 akan mudah untuk kita ikut bacaan tersebut. Kemudian kita kena tanam juga azam, paling kurang 1 minggu 1 ayat. Kebanyakan ayat ruqyah ni kita ada lebih kurang dalam 20 ayat. Ayat ruqyah yang basic ni lah. Ayat ruqyah yang basic ni ada 20 ayat. So insya-Allah dalam masa 6 bulan kita mampu nak hafal dia. Okay? Sebab saya dah memang buat kursus selama 6 bulan dan dalam masa 6 bulan ni kita didik, kita bentuk semua peserta untuk menghafal ayat-ayat ruqyah ni. Okay, so tanam azam mudah je. Satu minggu, bukan satu hari. Sebagai orang awam macam saya ni mungkin agak berat juga nak menghafal. So tanamkan azam 1 ayat. Misalnya Al-Baqarah 102 tu ambil masa seminggu. Seminggu kita baca. Hari-hari kita baca, seminggu kita baca, seminggu kita hafal. InsyaAllah kita akan dapat hafal dalam masa seminggu 1 ayat. So cara dia juga bagi saya cuba baca setiap hari. Kalau tanya saya selepas solat 5 waktu, lepas waktu kita berdoa, kita baca 10 kali. Waktu lepas subuh kita baca 10 kali ayat yang kita nak hafal tu lah. Nanti lepas zuhur kita baca lagi 10 kali. Nanti lepas asar kita baca lagi 10 kali ayat yang kita nak hafal tu. InsyaAllah tak sampai seminggu kita akan dapat hafal ayat-ayat tu nanti. Okey, itu sebagai sedikit tips. Ustaz Sinar ada nak tambah sikit kat situ. Terima kasih Coach. Saya ada ingin menambah. Tadi Coach ada bagi saranan, nasihat agar seorang tu jika ingin hafal ayat Quran, ayat-ayat ruqyah tu, bacalah secara konsisten berturut-turut selama 40 hari. Di dalam budaya kita, masyarakat kita di Malaysia, memang ada guru-guru lama, termasuk saya sini pernah diajar untuk amalkan ayat wirid harian ni selama 40 hari berturut-turut. Mungkin akan ada orang yang sindir. Orang kata, mana dalilnya? Mana ada hadis Nabi ke? Mesti baca 40 hari. Memang dalil hadis mungkin saya tidak jumpa khusus lah. Tapi sebenarnya orang-orang kita, orang tua-tua kita dulu ni, dorang ni bijak sebenarnya. Cuma mungkin mereka tidak pandai sampaikan secara tersusun secara saintifik. Tapi sebenarnya ada logik di 40 hari. Sebab saya ada beberapa kali tengok video antara dia di YouTube. Rupa-rupanya ada kajian saintifik. Kajian saintifik ni sesuatu tu menjadi habit, menjadi budaya, kebiasaan, habit apabila dilakukan selama paling minimum 40 hari. Apapun kita nak berhenti merokok ke, kita nak berlatih seni bela diri, menjadikan kita lebih akan bertindak spontan dalam bela diri, kita kena berlatih selama paling minimum 40 hari. Apabila kita berlatih 40 hari paling minimum, dia akan jadi habit. Jadi rupanya itu logik dia. Bila kita amal, kita diajar oleh guru, dia kata amal selama 40 hari berturut-turut. Dan saya pernah buat. Bila ada guru saya ajar, ini wirid, amalkan 40 hari berturut-turut. Bila dah dibuat amalan 40 hari, memang jadi mudah, jadi lancar kita baca dan kita dapat hafal. Itu bila kita buat 40 hari berturut-turut. Sebab rupanya ada kajian saintifik. Dia boleh menjadi, apabila kita lakukan selama 40 hari berturut-turut, paling minimum, dia akan menjadi habit, jadi tabiat semula jadi kita dan memudahkan. Rupanya itu antara logik dia. Guru-guru, orang-orang lama, bila ajar kita disuruh wirid selama 40 hari. Rupanya untuk kita melancarkan bacaan dan untuk kita adalah satu latihan untuk kita mengingat amalan-amalan tersebut, bacaan-bacaan tersebut. Jadi itu tambahan daripada saya.
saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua soalan-soalan dan perkongsian. InsyaAllah masa pun dah almost pukul 11. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih Coach dan terima kasih para peserta yang hadir. Ada yang istiqamah, yang memang selalu hadir tiap-tiap minggu, dan ada juga yang baru. Kalau saya tidak silap, saudara Haikal Rosli, dia ada message saya tadi nak minta link. Dia mungkin yang baru menghadiri kuliah kita ni. Terima kasih hadir, dan kempen-kempen lah sahabat-sahabat lain untuk hadir supaya kita boleh teruskan kuliah kita online ini lebih lanjut. Ini untuk kebaikan bersama. Kami mengajar, kami dapat ulang kaji ilmu kami. Yang sesi ini, yang belum pandai bila belajar dapat ilmu baru, dan ilmu ruqyah ini boleh dipelajari dan terus diamalkan. Yang memang sudah pandai, yang juga memang peruqyah berpengalaman, mungkin kita dapat berkongsi. Mungkin ada ilmu yang kami sampaikan ni, mungkin sebelum ini tidak berapa jelas, dengan yang kami sampaikan jelas, menambahkan lagi kepahaman, ataupun menambahkan lagi ilmu yang ada. Kami bukan yang terbaik, bukanlah yang paling pandai, tapi kami berkongsi ilmu. Kepada yang peruqyah, yang memang sudah berpengalaman, kita berkongsi ilmu, kami sampaikan. Mana yang baik, terimalah. Kalau yang tidak setuju dengan apa yang kami ajar, boleh tolak, tapi tidak amalkan. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir, dan juga kami memohon maaf, terutama kepada yang baru hadir kan, yang mungkin tidak berapa kenal lagi kami. Contohnya saya orang Sabah, bahasa saya bahasa Sabah, dan kadang-kala ada bahasa saya ini di Sabah dianggap lembut, tapi mungkin di Semenanjung mungkin istilah itu ada agak kasar. Jadi saya memohon maaf kalau ada yang saya tersahsul kata, terkasar bahasa tanpa saya sedari. Saya mohon maaf kepada peserta yang hadir. Jadi dengan itu saya serahkan majlis kita ini untuk penutup kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar atas kata-kata nasihat tadi. So insyaAllah kita dah masuk 2025, ini sebagai hari pertama. Kebetulan hari ini juga jatuh pada hari pertama tahun baru 2025. So kita tanamkan azam untuk terus menuntut ilmu. Teruskan menuntut ilmu, teruskan menuntut ilmu, teruskan menuntut ilmu. Okay, dan insyaAllah doakan kami juga, saya dan Ustaz Sinar terus diberikan kesihatan untuk meneruskan usaha dakwah ni. Okay, usaha dakwah ni dia tak mudah sebenarnya. Okay, dakwah ni, sebab dakwah ni kebanyakannya memerlukan sedikit kos, sedikit modal untuk kita memberi dakwah. Kita nak buat sesuatu perancangan, kita nak buat sesuatu program. Mungkin orang hanya nampak perawat-perawat ni mengambil keuntungan daripada yuran-yuran dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau nak dibandingkan apa yang telah dilaburkan untuk dia belajar, untuk dia faham, yuran tu hanyalah sangat-sangat sedikit sahaja dengan apa yang bakal kita dapat daripada kursus-kursus ni sebenarnya. Okay, tanpa saya, saya rasa ini saja, setakat ini saja untuk sesi kuliah pada malam ni. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika Okay, insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan untuk tajuk dan sesi tajuk yang lain lah, tajuk dan perbincangan yang lain insyaAllah. Dengan ini saya tutup majlis pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.